InsyaAllah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala ridha rabbi fi ridha al-walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini ialah hadis mauquf, iaitu hadis yang diangkat terus kepada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jadi kalau hadis itu diangkat terus kepada sahabat disebut dengan mauquf. Kalau disambung terus kepada Rasulullah maka disebut dengan marfu', hadis marfu'. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ridha Rabbi fi ridha walidi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ridha Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada keridhaan ibu bapa. Wa sakhatir Rabbi, sementara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu
fi sakhatil walidi ialah terletak ataupun duduk pada kemurkaan kedua ibu bapa juga. Dalam hadis ini disebut dengan walid, dia tak sebut dengan al-walidain. Kaedah dalam bahasa Arabnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau di sana disebut dengan laki-laki maka termasuk perempuan. Di sini disebut dengan ayah maka termasuk di sini ialah mak sekali. Tapi kalau di sana disebut perempuan maka khusus perempuan saja, laki-laki tak masuk. Dalam hadis yang kita baca ini, Nabi menyebut tentang keredaan kedua ibu bapa. Nabi sebut ridha Rabbi fi ridhal walidi. Keredaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak duduknya pada keredaan ibu dan ayah kita kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada kemurkaan kedua ibu dan ayah kita. Mak ayah ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah itu ialah suatu kewajipan selepas daripada kewajipan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tuhan sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sebut bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia telah menentukan alla ta'budu illa iyyah, bahawa kamu semua tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada dia saja. Itu sudah menjadi suatu hukuman dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita menyembah ataupun mengabdikan diri selain daripada dia. Kemudian yang Tuhan tetapkan bersama dengan ketetapan untuk tidak menyembah ataupun mengabdi diri selain daripada dia, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu dan ayah itu hendaklah berbuat baik. Maknanya kita wajib berbuat baik kepada mak ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas daripada kita wajib untuk mengabdikan diri kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Barangkali dalam hidup ini kita dah faham bahawa tujuan daripada kehidupan ini ialah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahaja dalam hidup, apa yang kita buat, kita nak mendapat keredaan Tuhan. Bila Allah redha pada kita, kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Kalau Allah dah redha pada kita, kita hidup pun tak apa, kita mati pun tak apa. Jadi hidup ni kita nak cari keredaan Tuhan. Apa dia makna keredaan Tuhan? Keredaan Tuhan ni maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hidup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam lingkungan kita diliputi dengan kasih sayang dan rahmat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menggagaskan kepada kita bahawa hidup ini mesti mendapat keredaan dia. Untuk supaya pada saat berakhir umur kita, kita keluar daripada diri kita ataupun kita keluar daripada badan kita ni, kita
diseru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setiap orang yang diungkapkan ungkapan itu pada dia, yaitu wahai nafsu yang tenang, wahai diri yang tenang, keluarlah kamu ataupun kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada Allah, Allah redha kepada kamu. Bila Allah redha pada kita, Allah redha pada kita, selepas kita redha dia sebagai Tuhan kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dia sebagai Tuhan kamu, dalam keadaan kamu juga diredai oleh dia. Bila orang ni dah mendapat keredaan Allah, barulah dia layak untuk masuk ke syurga Allah. Maka Allah kata fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Maknanya yang pertama, kita nak duduk dalam satu lingkungan orang yang disebut dengan orang yang disebut hamba Allah. Allah kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua dalam golongan hamba-hambaku. Hamba ni ada dua jenis. Yang pertama abdun yang disebut dengan abdul ijad, abdul lil ijad. Maknanya siapa saja yang Allah cipta, yang Allah buat dia hamba Allah. Tak kiralah orang tu Islam ke, tak Islam ke, asi ke, taat ke, dia hamba Allah sebab dia ciptaan Allah. Yang dimaksudkan dengan fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua dalam lingkungan hamba-hambaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya orang yang Allah perakukan dia hamba Allah. Allah mengaku dia hamba Allah. Baik. Allah mengaku seseorang tu hamba dia bila mana dia telah mendapat keredaan Allah. Orang yang mendapat keredaan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang patuh dan tunduk pada semua perintah dan larangan Allah. Kalau Allah perintah, dia ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah larang, dia ikut ataupun dia patuh kepada larangan. Dia tak langgar. Jadi maknanya perjuangan kita ni adalah perjuangan untuk buat yang Tuhan suruh dan meninggalkan yang Tuhan larang. Ini perjuangan hidup. Suruhan Allah ialah ujian Allah. Larangan Allah ialah ujian Allah. Maknanya kita nak lulus tak dalam suruhan dan larangan ni. Sebab itu Tuhan mencipta hidup dan mati, sebab Tuhan nak tengok siapa amal yang paling baik sekali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak uji tengok, Tuhan mencipta mati dan hidup sebab Tuhan nak tengok siapa amal paling baik. Amal paling baik ni ialah orang yang dalam hidupnya daripada bangkit tidur sampai tidur balik, dia tak tinggal satu pun perintah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, dia tak buat perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab tu kata ulama, di antara 5 hari raya ialah orang yang lalui kehidupan daripada bangkit tidur sampai tidur balik, dia tak ada dosa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang lalu hidup tanpa berdosa pada Allah, hari itu hari raya dia, kata ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, boleh tak kalau kita nak kata kita tak dosa daripada bangkit tidur sampai tidur balik? Tak mungkin. Tapi maknanya bila kata boleh ke Ustaz bangkit tidur sampai tidur balik tak berdosa?
Tak boleh. Pasal apa? Sebab kita ni Allah cipta nafsu dalam diri kita. Nafsu ni, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang suruhan. Sekalipun kita tak tinggal sembahyang, tapi sembahyang kita galat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hari kita rajin, kita main masjid awal. Ada hari kita kurang rajin, pi juga masjid, tapi hati rasa tak macam biasa. Tu pun kena astaghfirullahalazim lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak kira lagi sehari semalam kita duduk. Kita duk harap panas tengok Allah hujan pula. Kita tak puas hati dengan Tuhan. Salah juga dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni banyak benda yang kita lalui, kita kena lalui saat kita kena kata astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hari rajin, bukan sakat sembahyang jemaah, main masjid awal. Orang balik tak balik lagi kita. Orang dah balik tapi kita tu nak duduk lagi dalam masjid. Tu hari rajin. Hari iman tu tengah duduk naik. Bila iman turun, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tani kena settle dengan Tuhan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam, dalam sehari sebanyak 100 kali. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar terhadap kesalahan macam mana? Hak tu manusia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun rasul ataupun nabi-nabi itu maksum, tapi tetap ada rasa kurang terhadap peringkat rasa kehambaan. Jadi bila mana iman kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iman rasul-rasul lepas duk naik, iman lepas duk naik. Iman malaikat konsisten, stabil. Iman kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bila dia turun tu, tentulah yang kita nak kena muhasabah, tentu yang kita nak kena rasa kurang kita, yang kita nak kena kata lepas itu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi maksudnya manusia ni dia mendapat keredaan Allah selepas daripada dia rasa dirinya kurang. Selepas dia pohon istighfar, selepas dia pohon kepada Allah taubat. Maknanya keredaan Allah duduk pada sejauh mana ataupun setara mana kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merasakan kehambaan dalam diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang bertaubat ialah orang yang tidak berdosa. Berpandukan hadis, Nabi kata at-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Itu maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemahaman yang lebih tepat bahwasanya itulah laluan satu orang yang lalui hidup, dan hari itu dia dikatakan dia berhari raya sebab hari dia lalu tanpa dosa. Iaitu bila mana dia berjumpa dengan dosa, dia balik kat Tuhan balik. Dia bertobat kat Tuhan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila mana dia minta ampun kat Tuhan, bila mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah sayyidina Muhammad, maka dia kira dia lalui hidup hari itu tanpa dosa. Itu makna yang lebih tepat. Sebab nak cari manusia yang tak berdosa, tak ada, semua berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lepas daripada kita faham nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita tunaikan perintah dia, tinggalkan larangan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana hak ni dia panggil asas. Asas hidup ialah buat yang Tuhan suruh, tinggalkan yang Tuhan larang, namanya taqwa. Ni asas hidup. Ni tapak pada kehidupan kita.
Bila ada taqwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka barulah boleh dibina hak lain-lain. Hidup mesti buat yang Tuhan suruh, larang yang Tuhan, tinggal yang Tuhan larang. Ni hidup mesti asasnya tapak dia hak tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu hubungan kita dengan Allah. Tu hubungan kita semua dengan Tuhan kita. Jadi orang ni bila mana dia bertakwa sungguh, maka lepas itu Tuhan suruh dia jaga pula hubungan dengan makhluk dia. Insan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita kena jaga hubungan kita dengan dia, yang kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, ialah mak ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, seseorang itu dia cepat naik kepada martabat wilayah ataupun kewalian kalau dia masih ada mak dan ayah yang masih ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Satu masa satu orang dia berjalan tengah padang pasir. Tiba-tiba tengah-tengah jalan, bismillahirrahmanirrahim, dia sedar-sedar tepi dia ada orang yang jalan sama dengan dia. Kita kalau sedar-sedar duduk jalan seorang-seorang, tiba-tiba jengui seorang tepi kita, tak tahu main ke mana, saya ingat lari. Kawan ini subhanallah, bila sedar-sedar satu orang berjalan dengan dia, dia pun kata, siapa? Siapa ni? Orang tu pun kata, ana akhukal Khidir. Aku saudara engkau, Nabi Allah Khidir. Jadi bila mana dia telah mendapat habuan, berjumpa dengan Nabi Khidir ni, langsung dia tanya, dah jumpa dengan kau dah, wahai Khidir, aku nak tanya, Imam Ahmad ni martabatnya apa? Imam Ahmad yang siangnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siang malamnya penuh dengan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam saja qiyamul lailnya 300 rakaat. Siangnya solat duhanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 500 rakaat. Waktu duha tu 500 rakaat. Ada orang kata, betul ke Ustaz? Cuba try buat tengok, boleh celui ke? Daripada masuk waktu duha sampai masuk zuhur, boleh ke celui 500? Pengalaman Ustaz, kalau kita baca sembahyang tu 5 minit 2 rakaat, bacaan kami tak celui Ustaz. Ni otak kita. Maknanya apa? Tu karamah dia. Tuhan tarik masa, Tuhan renggang masa sampai boleh buat ibadat. Allahumma salli. Itu dia panggil karamah Imam Ahmad. Kalau malam pun kita kata qiyamul lail, dari tengah malam sampai subuh, tak boleh celus 300. Kalau kita baca setiap rakaat tu 5 minit. Baik, kalau baca kelam kabut boleh. Mungkin kita kata macam tu kan. Itu dia panggil karamah Imam Ahmad. Jadi oleh kerana hebatnya ibadah Imam Ahmad, sampai orang ni dia teruja nak tahu makam apa tu. Maka kata Nabi Allah Khidir, innahu minas siddiqin. Martabatnya martabat siddiqin. Sebab orang masuk syurga ni, dia 4 jenis orang dia. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tolong tunjuk pada kami jalan engkau yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah jalan yang lurus tu? Kita kata Islam. Makna yang lebih halus maknanya, Tuhan tunjukkan kami jalan macam mana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Itu makna yang lebih halus. Tuhan tolong tunjuklah kat kami macam mana kami nak lalui hidup. Macam mana kami nak lalui hidup, kami boleh jalani jalan yang kami boleh mati sebagai seorang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, dia duduk atas ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan suruh ikut sungguh-sungguh, yang Tuhan larang tinggal sungguh-sungguh. Barulah di ujung ayat tu, kamu jangan mati, manakan matilah kamu sebagai seorang Islam. Duk tong tu. Hidup ni kalau ikut Islam sungguh, berarti dia jalani jalan yang dia akan mati sebagai seorang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maknanya orang yang masuk syurga ni bila disebut dengan wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah memberi nikmat kepada mereka. 4 nabi-nabi, yang kedua siddiqin, yang tiga syuhada, yang keempat salihin. 4 ni ya, mana sekurang-kurang darjat kita di dunia yang nak boleh masuk syurga, bertabak salihin. Tani pun kena renung. Waktu saya mengaji dulu, kata Tok Guru, kalau tidur malam boleh baca 200 ayat setiap malam, salihin. Kalau tidur malam tak dan baca, tak boleh baca, nak tidur 200 ayat, masih belum boleh duduk dalam kedudukan orang soleh. Macam mana tu? Nak tidur malam, pastikan kita baca yang pertama surah Sajdah. Yang kedua, hal ta'ala al-insan. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tabarakalladzi al-mulk. Baca surah ni, patut baca lagi surah-surah yang pendek-pendek, cukuplah 200 ayat. Pertahankan, cuba kita buat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka masuklah dalam golongan orang yang layak untuk masuk syurga Tuhan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan selepas daripada perjuangan kita untuk taat pada dia, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena berjuang meletakkan perjuangan seterusnya ialah untuk mendapat keredaan kedua ibu ayah kita. Hamba Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu dia tanya lagi, aku nak tanya lagi. Bishrul Harith tu dia martabatnya apa? Orang panggil juga Bishrul Hafi. Jadi kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, kalau hang tanya Bishrul Hafi, nak abang kat hang, dalam zaman dia tidak ada yang lebih baik melainkan dia ya. Maknanya dalam perjawatan dia sebagai manusia yang soleh, dia duduk di martabat Ghaus. Ghaus ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang berjawatan pimpinan tertinggi dalam kerajaan wali-wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Last dia tanya, aku ni yang aku boleh jumpa engkau wahai Khidir, aku amal apa? Apa amalan aku? Ketika Nabi Allah Khidir kata, bibirrika li ummik, sebab hang buat baik dekat mak hang. Sebab hang berbuat baik kepada mak hang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kena bagi perhatian kepada mak ayah. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kita ni tinggi mana pun kita tak lebih tinggi daripada mak ayah kita. Sekalipun jawatan kita besar, sekalipun kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih orang kenal daripada orang kenal mak ayah kita sendiri pun, tetap kita tak tinggi daripada mereka pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tua-tua dia ajak kita. Orang lain ni tak dah, saya ingat. Orang tua-tua dia ajak kita. Budak-budak kan, bila mak marah kat dia, pasal apa buat macam ni? Orang jangan buat macam ni. Waktu tu anak-anak ni nak jawab. Bila nak jawab, apa kata mak ayah? Jawab.
Tu makna tak bagi jawab. Hari ni ada orang dia pemikiran macam ni. Dia kata budak-budak ni biar kita dia nak kata apa baik-baik dia kata. Jangan sekat kebebasan dia nak kata. Barulah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah dia boleh maju. Barulah pemikiran otaknya boleh berkembang. Saya tak tahulah pemikiran ni main daripada mana, saya tak tahu. Budak ni kalau diajak macam ni, bila besar pun, bila kita bagi nasihat kat dia, kritik dia jawab juga. Dia ajak daripada kecil, jawab. Habis. Pasal apa tu? Sebab dia takut duk tangwala takul lahuma uffin. Kamu jangan kata kat mak kamu Jadi kalau jawab, tentulah bila mana kita jawab, anak kita jawab, kalau kecil apa lagi, bila dia besar, dia dewasa, dia menjawab. Allahumma salli ala sayyidina. Bila dia menjawab, mungkin tak di antara jawapan-jawapan dia beratur hati kita, saya tanya. Mungkin ada kan? Jadi ketika itu, apa jadi pada dia? Derhaka pada mak ayah dia. Ada orang tua-tua tu ajak betul dah. Kena dah. Oh ni khusus orang Melayu. Supaya anak ni, dia tunduk dia tak lawan. Dia akur. Hak ni pernah jadi wali. Jadi kita tu dah ajak anak kita macam mana nak jalan ni, jalan untuk menjadi kekasih Tuhan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni ada pula orang. Bila mak dah bagi pandangan begini, ayah dah bagi pandangan begini, soal sayyidina Muhammad, dia ada pandangan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya anak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan tak boleh bagi pandangan, tapi dia kena peralih betul macam mana nak cakap, jangan sampai kata-kata dia menyentuh hati mak dia, menyentuh hati ayah dia. Payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada setengah ayah-ayah macam ni. Dia bukan nak terima yang anak dia bagi pandangan. Ada kan macam tu kan? Antaranya mungkin kita kot kadang-kadang ada juga. Kalau anak bagi pandangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi ayah ni dia susahlah nak terima kalau kita bagi pandangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tu bukan dalam kampung tu orang kecil juga. Kadang-kadang orang hormat juga dalam kampung. Di pejabat kita orang hormat. Di sekolah kita orang hormat. Tapi bila mai tang ayah kita bagi pandangan, sikit je tak tengok apa. Tu passion orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Macam mana kita nak bagi pandangan ni? Jadi pergi sembang dengan kawan ayah, sallallahu alaihi Muhammad, ataupun siapa-siapa yang ayah, kalau orang tu bercakap, langsung dihangguk. Orang tu cara dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ni jalan untuk dapat keridhaan Tuhan. Dia anak-anak ni kadang-kadang kalau tak ajak dia tak reti. Contohnya, ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bercakap dengan mak ayah saya. Waktu tu saya baru balik Mesir. Gaji saya dalam 600 sebulan. Mengajar di Muassasah Darul Ulum. Jadi kita 600 ni semangga yang ada banyak tu lah. Ayah saya, masalah Sayyidina Muhammad, cikgu. Mak saya duduk di rumah. Kira gaji ayah dan gaji saya tu macam langit dengan bumi lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi satu orang ni, dia main rumah, dia tanya, cikgu, anak duk bagi tak duit setiap bulan? Kata mak saya, kata ayah saya, lepas nak hidup pun gagah. Tak cikgu, kena minta, suruh bagi. Bukan bagi banyak, bagi sakat boleh bagi. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa? Sebab nak bagi ingat. Ni orang tu sebut dekat mak saya, dekat ayah saya. Kalau tak bagi, tak wajibkan bagi setiap bulan, dia tak ingat. Sebab itu orang kata, banyak tanda ada, sikit tanda ingat. Kan macam tu kan? Soalan senang. Jadi bila mak saya sebut macam tu, saya mula bagi. Mula bagi.
50. Bukan banyak 50 tu no. Sebulan 50 ringgit. Bukan ada apa macam tik kuku 50. Tapi saya dah wajib kat saya lah. Sehingga bila mana hari demi hari, modal yang Tuhan bagi lebih sikit, lebihlah sikit kita bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata orang tu, anak-anak ni kalau tak ajak dia tak kerti. Walaupun mengaji tinggi, walaupun ustaz balik Azhar, kalau tak ajak dia tak faham. Tu kata jam, budak-budak ni kena ajak. Jadi nak bagi lepa jadi anak yang baik, dia kena didik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok, ada satu ulama, dia makan dengan mak dia, ni halus no. Makan dengan mak dia lambat. Jadi orang tanya, sampailah cara dia ni sampai anak-anak murid, sampai orang tahu. Kalau makan biasa lain, kalau makan dengan mak lain, kalau makan dengan ayah lain. Orang pun tanya masalah Sayyidina Muhammad, siapa Maulana Syekh makan dengan mak macam tu, makan dengan ayah macam tu? Dia kata macam ni, dia takut masalah Sayyidina Muhammad dilihat oleh mak dia, dilihat oleh ayah dia, bilangan suapan dia ke dalam mulut tu lebih banyak daripada mak ayah suap. Faham tak? Jadi dia ditakuti masalah, dia takut dia dirasakan dia tak dikata oleh mak ayahnya dia anak yang soleh. Kita ni hidup, kita kena duduk di tempat mak ayah kita dikata anak yang soleh. Faham tak? Kita ni kena duduk di tempat masalah Sayyidina Muhammad, mak ayah kata kita anak yang soleh. Macam mana tu? Macam mana ni tak tahu nak buat. Tapi di antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak ni cakap. Mak ayah ni, mak lalunya, passion mak ni, dia suka bercakap tentang anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila mai kawan dia di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia suka bercerita. Maudhu' pertama bila bercerita ni, dia cerita anak dia. Lepas tanya abang, lepas tu buka maudhu' anak, dia ni cerita abang anak, dia ni cerita abang anak. Pakai tukar cerita. Dalam cerita-cerita tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia berasa hati ke anak tu, dia cerita kat kawan tu. Bila dia sonok dekat anak ni, dia cerita dekat orang tu. Kadang-kadang sampai benda tu kat kita. Sampai apa? Respect mak ayah pada kita. Jadi bila respect ataupun pujian tu sampai pada kita, masalah Sayyidina Muhammad, maka pertahankanlah kesolehan pada pandangan mak ayah kita. Maknanya pertahan sampai habis umur kita ataupun sampai habis umur dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Ada anak-anak bila mana suruh, dia tak bangkit buatlah. Dulu waktu kecil, bila mak suruh, boleh bangkit pergi buat. Bila mai, satu peringkat umur, masalah Sayyidina, dia pun tua dah. Jadi, mak dia nak buat ni, dia tak boleh bangkit buatlah tu. Dia kata kerja dia banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia juga kerja dia tak kira kerja mak dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ni orang yang tak memperhatikan keredaan mak ayah, duduk tang mana? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala duduk pada keredaan mak ayah dia. Kalau dia faham macam tu, dia tinggal kerja dia buat kerja mak ayah dia. Tapi oleh kerana tak sampai maudhu' tu kat dia, kerja dia besar lagi, kerja mak ayah nombor 2. Kadang-kadang mak ni bukan besar mana pun pada kita. Tapi besar pada dia. Ni hang ni, yang satu ni boleh balik dah. Mak nak buat apa mak? Soalan Sayyidina Muhammad. Ni mak nak buat kenduri tahlil sikit ni, hang boleh balik dah. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama sekali, insya-Allah kerja kita besar. Memang besar kerja kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi kita tak boleh cerita hak maudhu', hak besar kat depa.
Yang pertama kita kena kata insya-Allah dulu. Insya-Allah mak. Dia ni bila mana insya-Allah ni, insya-Allah tujuannya apa? Litabarruk. Kerja kita besar. Tapi mungkin pada orang tua kita tak besar lah, tapi kita besar. Tak settle hari ni payah. Contoh kerja kita, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu betul dengan Tuhan. Betul macam mana? Tuhanku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Engkau Maha mengetahui wahai Tuhan. Engkau tolong Ustaz Tuhan, settle aku tak reti Tuhan. Macam mana aku tak tahu dah ni. Sebab tu kata ulama, aslih ma bainaka wa bainallah, aslahaka ma bainaka wa baina ibadi. Betulkan di antara kamu dan Tuhan, Allah settlekan di antara kamu dan hamba-hamba Allah. Kalau nak settle sendiri tak boleh. Nak settle, bayar hajat 2 rakaat, Tuhan tolong selesai, aku tak reti Tuhan. Aku dah tak reti dah, aku buntu dah. Aku nak khidmat kat mak aku nak khidmat dekat ayah aku. Tapi sampai tanya aku tak reti Tuhan. Tolong Ustaz. Dia balik ke tengah Tuhan juga. Ni hak ni tuan-tuan dibuat oleh siapa? Dibuat oleh orang yang nak mendapat keridaan Allah. Kalau keridaan Tuhan bukan cakna kita, jadi macam tadi. Kerja banyak ni, mak panggil balik pula. Sebenarnya hak tu yang menyusah hidup dia. Saya satu masa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dalam hidup ni, saya duk perhati-perhati, saya rasa syukur. Sebab urusan hidup ni selalu Allah bagi mudah. Sehingga bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya nak buka cawangan madrasah saya lah. Sana sini, sana sini, sana sini, Tuhan bagi mudah. Di hampir kata di seluruh lah tanah ayak ni ada Darul Hadis ala Sayyidina Muhammad. Sampailah dua ulama mai daripada Syria. Bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya bawa pi cawangan ni. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum daripada tu salah seorang anak saya kata, Walid tu mudah buka cawangan tu. Jadi saya pun kata alhamdulillah Tuhan nak bagi. Bila saya bawa berjalan ulama-ulama ni ke cawangan-cawangan saya, jadi satu ulama ni kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku yakin ayah orang baik. Aku yakin ayah orang soleh. Dia punya syahid ya dalam hadis, dalam Suratul Kahfi kan, ketika Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa nak masuk satu kampung, nak tidur situ, nak bermalam. Orang kampung tu tak bagi, suruh tidur luar kampung. Waktu nak keluar dari kampung tu, selepas sampai di satu jidar, satu tembok yang nak terbalik lah. Ketika tu Nabi Allah Khidir alaihi salam perbetui. Bila perbetui tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tegak balik. Nabi Allah Musa kata, eloklah kalau hang ambil upah. Hang ambil upah betul ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal lepa tadi ni tak bagi tidur dalam kampung lepa. Berkira kita, kira jugalah macam itulah. Nabi Khidir kata masalah Sayyidina Muhammad, ni firaqu baini wa bainik. Ni tali pemisah kita. Kan 3 perkara semua kan. Tali pemisah kita. Aku nak cerita semua ke hang. Pasal apa aku buat hak ni, siapa aku buat ni, siapa aku buat ni. Hak ni hang tahu apa ni? Ni nak nampak kang. Ni ialah tanah anak yatim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 mak ayah depa dah tak ada. Jadi dalam tanah ni ada tersimpan harta depa. Jadi aku perbetui ni masalah Sayyidina Muhammad untuk supaya harta di bawah sana itu terjamin, nanti mereka boleh ambil. Dalam ayat itu sebut wa kana abuhuma salihah. Mak ayah mereka orang soleh. Wa kana abuhuma salihah. Jadi syahidnya kita ni kalau mak ayah kita baik, kesan baik tu dapat kat kita. Ada satu ulama
Ayah ni kuat ibadat. Kuat ibadat ni anak sendiri tahu kuat ibadat ayah. Puasa banyak, Quran banyak, ibadah banyak, semayang banyak. Sampai anak daripada kecil duk tengok ayah macam tu lah sampai ayah besar. Sampai dia besar duk tengok macam tu lah ayah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayah ni ditanya oleh anak ni, bila anak ni dah besar, dah dewasa, dah dalam belah ataupun boleh kita kata Rasulullah Sayyidina Muhammad tak sampai belah lagi pun tak apa, tapi dah boleh reti fikir. Soalan anak ni, ayah pasal apa ayah kuat ibadat? Apa? Dijawab oleh ayah dia Rasulullah Sayyidina Muhammad, untuk hang, laka, untuk hang. Maknanya ayah jadi orang soleh sebab nak menyenangkan hang esok. Kesoleh. Jadi kita ni senang kalau kita orang soleh. Kalau kita tak elok hubungan dengan Tuhan, semua lah hidup kita semua tak elok. Habis masalah. Tapi kalau dengan Tuhan elok, semua elok. Maknanya kita jadi baik sebab kita nak generasi kita jadi orang yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita bercakap ni, tuan-tuan kata, ustaz, nak buat macam mana? Tak ada dah mak, tak ada dah ayah. Ustaz cakap lewat sangat. Awak tak cakap dulu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni habuan masing-masing. Ada orang dia kata dah lepas dah, tak ada dah mak, tak ada dah ayah. Tapi kadang-kadang dia masih ada habuan. Dia ada mak mentua, dia ada ayah mentua. Banyak orang tak faham maudhu' ni. Dia kata pak mentua aja, mak mentua aja. Kita tahu tak pak mentua, mak mentua tu tak boleh nikah sampai bila? No? Dia siapa? Tu mak ayah kita. Walaupun kita kata macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ustaz-ustaz bagi motivasi kat kita. Kata ustaz-ustaz, salli ala sayyidina Muhammad, kita ni doa mustajab duduk pada mak kita, doa mustajab duduk pada ayah kita. Siapa-siapa ada mak, siapa-siapa ada ayah, dia masih ada kunci doa mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang di sekitar banyak tempat. Dia ni bos pejabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bos pejabat. Bila mana nak buat keputusan ahli lembaga pengarah, dia mesti bawa ayah dia mai. Ayah ni mai untuk tujuan ayah dia kata, ya. Kata atas meja. Kata atas meja tu semua bahasa orang putih. Ayah tak faham pun. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi habis maudhu' pun maudhu' menega, mana ayah reti syarikat. Tapi bila mana ada keputusan, dia akan balik pada ayah. Macam mana ayah? Ayah nak kata apa? Boleh ya. Ayah kata tu ya? Boleh. Boleh ayah no? Boleh. Hak tu dah nak, hak tu cok. Oh, tu nak pakai doa mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebenarnya orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak ayah tak ada dah. Kalau masih ada mentua, jadi dia masih mewarisi doa mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Jadi menantu kita tu anak kita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni ada mentua lagi. Tu ayah kita lah, tu mak kita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni satu orang main rumah saya. Dia bini dua. Kami duduk perangat tambah 3. Dia kata jangan ustaz, cukup 2 cukup. 3 dia ustaz. Ni sebenarnya 2 ni pun jenuh berjuang. Dia nak keluar rumah tuan-tuan. Nak keluar rumah ni. Kita orang perempuan nak keluar rumah, dia kena dapat redha suami dia. Kalau suami dia bagi, baru dia boleh keluar. Suami tak bagi, tak boleh keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia ni pelik. Jadi renungan saya. Dia kata, ana ustaz, bini dia, ana nak keluar rumah, ana minta keredaan isteri ana. Pelik tak pasal dia tu? Nak keluar rumah, abang nak keluar ni,
Tunggu redha kat abang lah. Satu hari tu bini tak kata apa. Tak keluar, tunggu. Pasal apa abang tak pergi lagi? Tak kata apa lagi. Tuan-tuan, saya ada ilmu, saya faham. Makna apa tuan-tuan? Orang menikah dua ni, dia tak senang masuk syurga. Kalau seorang tak ada masalah, isunya dua orang. Sebab tu kalau tengok Pak Long ayah Syekh Muhammad, Tok Guru Hajilah kecil dulu, bini dua, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau dia dah keluar daripada rumah bini pertama, nak pergi rumah bini kedua, tinggal pen, tak naik dah ambil pen tu. Pasal apa? Takut terambil giliat orang ni. Tu nak masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amr bin As radhiyallahu taala anhu tak pernah minum air, dia salah sebah rumah bini dia, tu lagi teruk tuan-tuan. Pasal apa? Takut terlebih. Kalau macam tu dia kena rukuk bagi elok-elok. Ayat rumah bini sakat ni, ayat rumah bini sakat ni juga. Jenuh tu. Jangan buat main. Banyak orang nak ikut sunnah Rasulullah tapi tak ikut sunnah, tak bagi keadilan. Allahu akbar, subhanallah. Sebab maknanya kahwin dua ni berjuang untuk masuk syurga lah. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad kalau bawa pihak ni pergi Mekah, kena bawa hak pergi Mekah juga. Kalau pergi kali itu dua-dua ataupun nanti kena bawa seorang lagi. Allahu akbar, saya kata enta hebat. Merasa macam enta ahli syurga lah. Sebab dia berjuang nak dapat redaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Tu tang bini, ni mak ayah kita, ni mentua kita. Allahu akbar, salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, maka ni nak kena bagi faham. Ni kita mak ni, kita ayah ni. Ni kita cakap tentang mak ayah kita. Macam mana anak-anak kita dengan kita? Mak ayah ni, anak-anak ni, kalau kita berasa hati dengan lepas kena abang, jangan duk simpan, bahaya anak kita. Sebab derhaka ni bila mana kita buat sesuatu yang mak tak suka, ayah tak suka, derhakalah nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam dengan Tuhan. Kalau kita langgar titah perintah Allah, kita derhaka kepada Allah. Dia panggil asi. Mana apa asi? Asi mana orang yang derhaka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Payah zaman susah. Zaman ni kita nak kena, ada satu orang tu tak, Allah Ustaz, kalau nak ikut berasa hati dengan anak-anak, jenuh berasa hati, dia kata. Kita nak kena adjust dengan mereka pula. Mereka buat relax. Zaman kita ni. Maknanya, sebab tu zaman lah ni Nabi kata, tanda kiamat, orang melahirkan tuan. Betul tak? Lahir anak-anak jadi tuan. Allah. Kita ni mak dia. Kita ni ayah dia. Kita kena ikut dia. Bukan kita tuan dia. Kita boleh arah dia. Kita boleh larang dia. Ni dia jadi larang. Dia tuan kita pula. Ni tanda kiamat ni. Allahu akbar. Jenuh berasa hati. Sebab tu kita ni kalau ada ilmu, kena settle dengan lepas bagi elok. Lepas tak mau ikut, ambil lah jalan tu. Kalau hang betul, kalau hang nak dia anak soleh, hang ikut. Apa pandangan kita, apa yang kita nak, tu dipanduan dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak tuan-tuan. Satu perkara yang saya nak ajak tuan-tuan tolong terap dekat anak-anak. Dia ni kadang-kadang bila anak-anak berimpun, mak duduk bawah, ayah duduk bawah, ni kita duduk atas kursi. Tu biasalah tu. Duduk atas cushion, duduk atas kawah, atas sofa, mak ayah duduk bawah. Tak boleh. Nak abang macam mana agak-agak. Dah biasa dah buat macam tu. Tak boleh. Jadi, tapi kalau anak ni dia mengaji, dia terfaham. Salah-salah. Bila dia duduk di atas, mak duduk bawah. Dia turun duduk bawah. Macam Tok Guru lah. Tok Guru duduk bawah, kata duduk atas, kena tak? Tak betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kau tengok para ulama' tu akhlak. Dia ulama' ada lebih tinggi daripada dia. Dia tak duduk atas. Ustaz Fadil Nur bagi contoh. Ustaz Fadil dulu, waktu dia sakit, Syekh Majid pergi ziarah dia. Mantan mufti Kedah, Syekh Majid. Syekh Majid ni Tok Guru dia, Datin Mata Mahmud. Ustaz Fadil sakit. Duduk atas kursi. Dia duduk atas katil. Hebatnya Ustaz Fadil ni, guru dia pergi ziarah dia.
Jadi guru ni bila ziarah murid, berarti murid tu ada kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina. Syekh Majid pergi duduk atas. Bila pergi hospital ni kan, ada kursi tu kan. Syekh Majid duduk bawah. Ustaz jangan ustaz, tolong ustaz. Ustaz duduk atas katil. Bagi semua dengan saya. Oh, tu dia panggil reti. Tu dia panggil ulama mengajar kita adab. Jadi subhanallah, Allah SWT, mak ayah kita ni dia bukan mak ayah kita semata, dia guru kita juga kan. Sama juga anak-anak kita guru mereka. Jadi yang besar jadi anak tu, jadi orang terpakai, orang guna tu, itulah yang kita ajak daripada kecil. Bukankah kita guru mereka juga? Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, di benda-benda ni, benda-benda yang kita kena berjuang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang masih ada mak, siapa-siapa yang masih ada ayah, berjuanglah untuk mendapat keridaan mak ayah dia, sebab tentu duduk keridaan Tuhan pada dia. Qala ridha rabbi fi ridal walidi wa sakhatul rabbi fi sakhatil walidi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir sekali saya nak minta maaf, takut tak lepas dengan tuan-tuan. Cerita bulan lepas, bangkit terlewat, pederai kereta ni hanya Allah yang Maha mengetahui. Sampai tak mau jodoh tu, turun kereta tu, tengah duduk balik Serban tu, Tuan Haji kita buat pengumuman, kata cuti. Jadi saya baliklah. Jadi tak mau jodoh macam tu lah. Jadi mintalah kita jodoh kita ni panjang. Allah bagi kemudahan insya-Allah. Minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh no. Rồi em đó. Mình. Cái là bây giờ cũng có tu hả?